Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Diharapkan semua pelajar-pelajar sihat sentiasa dan sentiasa menjaga SOP sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini. Okey, baiklah. Pada hari ini topik yang akan kita pelajari? Jadi, pada hari ini kita akan masuk bab 6 iaitu tajuk pembahagian sel. Okey, jadi kalau pelajar tengok di slide ini, antara persoalan-persoalan yang mungkin bakal terjawab jika sebelum ini pelajar-pelajar pernah terlintas tentang persoalan-persoalan ini. Jadi jawapan-jawapan untuk persoalan ini insya-Allah pelajar-pelajar akan jumpa dalam bab ini iaitu bab 6. Okey, apa persoalannya? Okey, antaranya bolehkah organisma seiras dihasilkan? Bagaimanakah tumbesaran berlaku? Bagaimanakah organisma menghasilkan sel baru? Dan bagaimanakah variasi genetik dihasilkan? Okey, itu antara soalan-soalan yang bakal terjawab selepas pelajar-pelajar mengikuti pembelajaran di dalam bab 6 ini. Okey, apakah yang akan berlaku jika sel tidak dapat menjalani pembahagian sel? Itu antara persoalan juga yang bakal terjawab di dalam bab ini. Okey, kita nak bincang apa hari ini? Okey, antara topik ataupun subtopik yang akan kita bincangkan adalah apa itu sel, peringkat pembahagian sel, struktur kromosom, gen dan DNA serta kromosom lah. Okey. Okey, baiklah. Jadi saya terangkan sikit. Semua organisma hidup terdiri daripada sel. Sel wujud daripada sel yang sedia ada melalui proses pembahagian. Pembahagian sel adalah proses di mana sel induk membahagi untuk membentuk sel anak yang baru yang berlaku dalam dua peringkat utama. Jadi apakah peringkatnya? Okey, mari kita lihat. Okey, peringkat yang pertama, karyokinesis. Apa itu karyokinesis? Adalah proses pembahagian nukleus di mana dua proses yang akan pelajar jumpa dalam bab ini iaitu mitosis dan meiosis. Okey, yang kedua adalah sitokinesis iaitu pembahagian sitoplasma. Okey, baiklah. Pembahagian sel melibatkan pewarisan maklumat genetik daripada sel induk kepada sel anak. Okey, ini adalah maksud pembahagian sel yang pelajar kena faham dahulu. Okey, maklumat ini penting untuk menentukan struktur dan fungsi sel dan dibawa dalam asid deoksiribonukleik ataupun lebih dikenali sebagai DNA. Seterusnya, di dalam nukleus, DNA dan protein membentuk struktur yang dikenali sebagai kromosom. Apabila sel tidak membahagi, individu kromosom tidak kelihatan tetapi wujud sebagai kromatin. Semasa pembahagian sel, setiap kromosom kelihatan terdiri daripada dua kromatid yang seiras. Okey, baiklah pelajar. Sekarang apa kita nak lihat? Okey, mari kita lihat bagaimana struktur kromosom dengan lebih dekat. Okey, ini dia. Okey. So kita tengok yang pertama daripada atas sebelah kanan, okey. Jadi apa ini? Kita lihat di sini. Okey, ini anak panah yang pertama ni. Yang saya warnakan kuning ni. Okey. Okey, ini adalah apa? Di sini. Sekejap ya. Okey, yang ditunjukkan ni. Okey, saya guna point ni. Okey di sini. Okey, ini adalah molekul DNA. Okey, molekul DNA. Okey, yang kedua. Okey, dekat area sini pula apa dia? Okey, kita tengok di sini. Nampak tak ada perwakilan di sini? Okey, lambang ni. Okey, ini adalah satu kromatid. Okey, satu kromatid. Okey, sekarang kita lihat pula yang ni. Tengah-tengah ni adalah apa? Okey, ini adalah
sentroma. Okey, sentroma. Okey, seterusnya di sini. Okey, maaf di sini dulu. Okey, kalau guna highlight, saya highlightkan kawasan ni. Ini anak panah ni. Okey, ni yang pertama dengan ini yang kedua. Okey. Ini adalah dua kromatid kembar membentuk satu kromosom. Okey, dua membentuk satu kromosom lah. Okey, separuh-separuh dia dah lengkap, dia bentuk satu kromosom. Okey, kalau sebelah je kita panggil dia satu kromatid. Okey, sekarang ni lihat yang sini pula. Okey, macam berbenang-berbenang halus ni, ini adalah kita panggil dia berbenang kromatin. Okey, ini adalah gambar rajah yang pelajar perlu ingat juga. Okey, setiap satu bahagian dia. Okey, jadi selamat selamat mengingat untuk semua pelajar-pelajar. Okey, saya akan uji kefahaman anda dalam soalan uji minda nanti. Okey. Okey, baiklah. Apa itu kromosom? Okey, dalam sel badan kita, kromosom wujud secara berpasangan. Kita panggil dia kromosom homolog. Okey. Kromosom yang berasal daripada induk lelaki dikenali sebagai kromosom paternal, manakala kromosom yang berasal daripada induk perempuan kita panggil dia kromosom maternal. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini gambar rajah kalau pelajar boleh lihat di sini. Gambar rajah untuk haploid dan diploid. Okey. Kalau tengok gambar rajah sebelah kiri, okey ni ini adalah haploid. Okey. Kalau sebelah kanan ini adalah diploid lah. Okey, diploid dia ada berpasangan di sini. So kita tengok penerangan dia, setiap sel badan mempunyai dua set kromosom iaitu diploid, okey, 2N. Gamet mempunyai satu set kromosom iaitu haploid. Jadi kalau nak tengok gambar rajah yang lebih jelas, boleh lihat pada gambar ni lah. Okey, ni sebelah ni adalah diploid. Kalau diploid ni dia ada pasangan lah. Semua ada pasangan. Tapi kalau haploid dia single. Dia single. Okey. Baiklah, kita tengok dengan lebih jelas struktur kromosom ni. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, yang tengah-tengah ni sentroma. Okey, ini sentroma. Okey, yang bentuk macam X ni kan. Satu bahagian ni kita panggil dia satu kromatid yang ni. Ini okey. Satu kromatid. Okey. Bila dia dah berpasangan berdua macam ni, kita panggil dia kromatid kembar. Okey, kromatid kembar. Tapi kalau dia duduk berpasangan macam ni, ni katakan dia macam ni kan. Okey, yang ni kita panggil dia kromosom homolog. Ini kromosom homolog. Okey. Kromosom homolog. Okey. Setiap spesies dekat dunia ni mempunyai bilangan kromosom yang tetap Okey, kalau manusia dia ada 23 pasang kromosom. Okey, 23 pasang kromosom. Okey, setiap kromosom mempunyai beberapa jenis gen lah. Mungkin 200 hingga 300 gen bagi setiap kromosom. Okey, di mana setiap gen tu dia ada bawa tugas dia sendiri. Okey. So kita tengok pula lepas ni gambar rajah gen dengan lebih detail. Baiklah,
Ini gambar rajah dengan lebih jelas. Struktur gen. Okay, macam yang saya cakap tadi, mungkin dalam setiap kromosom ada beberapa jenis gen. Okay. Mungkin 200 hingga 300 gen bagi setiap kromosom. Contohnya macam kat sini, setiap satu jalur ni dia ada, mungkin ada tugas dia. Contoh macam yang warna hijau ni. Okay, yang ni mungkin gen untuk kawal sifat warna kulit pada manusia. Mungkin ada yang kulit cerah, kulit sawo matang, kulit gelap sikit. Okey, yang seterusnya, contoh kat sini, gen yang lain pula, ini mungkin akan, tugas dia akan kontrol warna rambut. Sama kalau macam orang Asia ni kebanyakannya warna rambut hitam lah. Kalau penduduk belah barat, mungkin pirang, mungkin agak blond sikit. Okey, macam tu. Okey. Gambar rajah ni adalah ringkasan. Kita boleh buat satu ringkasan kaitan di antara ketiga-tiga kromosom, DNA dan gen. Okey. Jadi apa kaitan dia dalam kromosom? Okey, dalam kromosom ada DNA. Okey. Dan setiap DNA ada gen. Jadi kita boleh buat gambar rajah macam ni sebagai ringkasan untuk lebih untuk buat kesimpulan lah. Okey. Okey, kita teruskan tentang kromosom. Okey, manusia ada 23 pasang kromosom, di mana 22 pasang kita panggil dia autosom. Dia menentukan sifat seperti warna kulit, jenis rambut, ketinggian dan berat badan, yang ni lah. Okey. Manakala satu pasang lagi kita panggil dia kromosom seks yang menentukan jantina. Okey, dekat mana terletaknya autosom ni? Dia dekat semua bahagian badan kita. Mungkin dekat kulit, dekat hidung, dekat lidah, dekat semualah bahagian yang ada, kecuali satu tempat saja, dekat sel pembiakan. Okey, dekat sel pembiakan tak ada. Okey, dekat sel pembiakan kita panggil dia ni lah kromosom seks. Sama ada dia kromosom seks X, kromosom seks Y. Kalau perempuan, dia ada kromosom, ada 2 kromosom seks X. Tu kalau perempuan, dia perempuan. Kalau lelaki, dia ada satu kromosom seks X, satu lagi Y. Okey. Jadi kita boleh tengok dekat sini. Okey. Ini kita panggil, okey, susunan ni kita panggil, susunan ni istilah yang kita panggil adalah kariotip. Okey, kariotip. Ini susunan kariotip untuk perempuan. Okey, kalau boleh lihat dekat situ. Okey, ini dia dah berpasang. Pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga. Ni. Okey, manusia ada 23 pasang. Kalau perempuan, susunan yang akhir ni, kita boleh tengok, ini yang menentukan jantina lah. Kalau perempuan dia bawa 2X. Okey, 2X. Okey, kalau lelaki, macam ni susunan kariotip dia. Okey, last ni yang menentukan jantina ni dia bawa satu kromosom X dan satu kromosom Y. Ini kariotip untuk lelaki lah. Ini kariotip untuk lelaki. Okey, jadi kalau soalan tanya dia bagi paparan gambar rajah macam ni, kita boleh pastikan lah kalau dua-dua X ni dia perempuan. Kalau satu X satu Y macam dalam ni, ini lelaki. Okey, lelaki. Stop.